Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang di mana Allah masih lagi memberi kepada kita untuk kita terus belajar tentang mengenai satu masa yang kita akan lalui dalam kehidupan kita pada masa yang akan datang nanti yang disebut dengan barzah. Kita masih lagi dalam siri-siri cerita tentang mengenai bagaimana keadaan seorang mukmin ataupun seorang mukmin ini berada di dalam kubur. Kerana ramai di kalangan kita sibuk bertanya, orang yang berada dalam kubur ni dia buat apa dia untuk sampai saat yang disebut dengan hari kiamat. Kan kita tahu bahawa selagi mana tidak berlakunya kiamat, selagi itu dah belum berakhirnya barzah. Barzah ini berakhir bila tegaknya hari kiamat. Bila tegaknya hari kiamat, bila sampai saat yang disebut dengan hari kiamat, maka di waktu tersebut bermulalah saat yang dinamakan dengan berakhirlah suasana yang disebut dengan barzah. Sama juga dengan kita ni. Waktu mana kita hidup di atas dunia ni akan berakhir bila? Kita akan tanya. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Mereka sibuk tanya pada kamu wahai Muhammad tentang satu masa yang disebut dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ajar pada Nabi Muhammad sebut yas'alukan nasu anis sa'ah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, katakanlah wahai Muhammad, segala apa yang berlakunya hari kiamat ini, hari yang Allah ilmuha indallah. Semuanya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berlakunya hari kiamat ni kamu tak payah sibuklah. Tetapi bila berlakunya kiamat kamu tak payah sibuk. Tetapi kamu kena tahu berlakunya hari kiamat ni di sisi Allah. Ilmunya ada di sisi Allah. Yang kamu kena sibukkan diri kamu, menyiapkan diri kamu bekalan untuk saat mana kamu sampai pada hari kiamat tersebut. Kita ni dalam tempoh nak sampai berlaku kiamat, kita ada dua alam yang kita lalui. Cuma alam yang kita kena lalui ni dipanggil alam dunia. Kemudian satu lagi alam disebut dengan alam barzah. Dua-dua ni alam ni menunggu satu saat je yang disebut dengan hari kiamat. Alam dunia ni Allah panjangkan masa untuk kitanya sampai kita hidup, kemudian kita berlakunya kematian. Satu, kemudian kita hidup di alam barzah. Kemudian satu lagi alam barzah. Alam barzah ni di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan orang akan tanya, di alam barzah ni sampai bila kita berada di alam barzah? Sampai berlakunya hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, maknanya berakhirlah alam barzah pada setiap di kalangan kita. Lalu orang tanya lagi, habis tu orang buat apa dia di alam barzah? Di alam barzah ni kita nak buat apa dia di alam barzah? Orang mukmin buat apa dia di alam barzah? Kita dah belajar dalam 2-3 malam ini, ada saat-saat di mana kita berada di alam barzah ini, ada beberapa perkara yang dilakukan oleh orang dalam kubur. Yang pertama kita sebut orang yang masuk dalam kubur, yang disebut dalam kitab, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu suasana kegembiraan. Masuk je dalam kubur, suasana gembira akan berlaku pada orang mukmin dan tak ada rasa sedih walaupun sedikit. Ni bagi orang mukmin. Orang mukmin bila masuk saja dalam kubur, dia akan rasa gembira yang amat sangat. Yang kedua, dia sedang melaksanakan solat dalam hidupnya, dalam barzah ni, di alam barzah. Orang yang berada di alam barzah ni kat mana? Kalau kita tanya, barzah ni kat mana Ustaz? Dalam kubur ataupun di arash Allah, di kawasan yang disebut dengan dekat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap hari ini suasana barzah itu dirasai di kalangan setiap seseorang. Manakala satu lagi barzah yang hitam legam, yang kelam pada barzah ini sendiri. Kat mana? Dalam kubur dan juga di dasar kepada yang dekat dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dihunjam ke dalam bumi sedalam 7
tujuh tala bumi ini turun ke bawah. Na'udzubillah min dzalik. Maka di waktu tersebut dia berada di alam yang sungguh mengerikan dan menakutkan. Tetapi bagi orang mukmin saat yang gembira, dia buat apa dia? Dia solat. Kemudian dia buat apa lagi? Dia baca Quran. Orang mukmin ni selain daripada solat, dia baca Quran. Dan perbincangan mengenai baca Quran ni panjang. Kita sebut dalam kitab-kitab dicerita lagi tentang orang yang dalam kubur membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat, dia buat amal saleh. Orang dalam kubur ni, dia berterusan dengan amalan saleh yang dilakukan di atas dunia dan berterusan masuk ke dalam kubur. Katakanlah dia i'tikaf. Waktu mana dia atas dunia ni dia rajin i'tikaf, dalam kubur pun dia akan berterusan i'tikaf. Katakanlah di atas dunia ni dia rajin untuk menderma, menginfak. Dalam kubur dia terus berinfak. Kita kena faham. Kalau kita tanya, terus dapat pahala ke dengan apa yang dia buat dalam kubur tersebut? Pahala tak ada dah. Tapi tanda itu simbol kebahagiaan. Saya sebut dah semalam. Orang dalam kubur, walaupun dia solat, walaupun dia baca Quran, walaupun dia berbuat amal saleh, semua tu Allah tak tulis dah pahala. Tetapi itu tanda lambang kebahagiaan bagi orang yang hidup dalam keadaan ketaatan. Bila kita hidup di atas dunia ni taat, kita jaga perintah Allah, sampai dalam kubur kita terbawa-bawa dengan apa yang kita buat di atas dunia ini, sampailah kita diberi nikmat dan diberi nikmat di dalam kubur ni, sampailah berlakunya hari yang disebut dengan hari kiamat. Kemudian yang kelima, orang dalam kubur sibuk dengan belajar, menambahkan ilmu. Belajar dan menambahkan ilmu sebagaimana yang dilakukan di atas dunia. Kemudian yang keenam, orang dalam kuburnya dia merasa menikmati sebahagian nikmat-nikmat yang berlaku dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dalam kubur. Walaupun dalam kubur tapi dia rasa nikmat. Nikmat tersebut dalam kubur tu dia rasa dah nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Kemudian hari ni kita sambung lagi tentang nikmat dalam syurga ni. Menurut An-Nasa'i, lafaznya berbunyi begini: aku pernah masuk ke syurga, lalu aku mendengar suara orang yang membaca Al-Quran Karim. Dalam syurga aku dengar orang baca Al-Quran. Aku bertanya, siapakah orang itu? Mereka menjawab, dia adalah Harithah ibnu An-Nu'man. Harithah ibnu Nu'man. Bila sebut saja demikian, Rasulullah berkata, itulah baktinya, dan itulah baktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 3 kali. Itulah al-bararah, itulah kebaikan, itulah kebaikan. Harithah ibnu An-Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Maksudnya, kalau kita nak menikmati syurga Allah dalam kubur lagi, buat macam mana? Dalam kubur ni, di antara benda yang paling kita kena jaga hati ibu dan ayah kita yang masih hidup. Jangan singgung hati mereka, jangan kita cemari jiwa dan perasaan mereka, jangan sampai kita ni menyakitkan hati mereka, jangan. Tetapi jagalah hati ibu dan ayah kita ni supaya kita dapat yang namakan dengan apa dia? Nikmat syurga di dalam kubur lagi. Dalam kubur tu dapat dah nikmat syurga. Sehingga kan di antara nikmat syurga apa dia? Dia boleh baca Quran. Orang yang boleh baca Quran ni, dia sedang menikmati syurga Allah. Kalau kita di atas dunia ni, kita boleh baca Quran, itu tanda kita sedang mendapat nikmat syurga Allah. Ni, kerana cuba tanya orang-orang di kalangan kita, senang ke nak baca Quran? Tak senang. Ramai mana orang kita yang menjadi payah dan menjadi susah untuk membaca Al-Quran Karim. Kerana apa dia? Kerana hidup di atas dunia ni, dia tak nampak bahawa baca Quran itu salah satu di antara nikmat-nikmat dalam syurga Allah di dalam kubur nanti. Bila dalam kubur nanti, di antara nikmat yang besar, orang yang hidup dalam keadaan berterusan menjaga bacaan Al-Quran yang dibaca di atas dunia ini sendiri. Lalu Rasulullah kata, itulah baktinya, dan itulah baktinya. Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pernah diperlihatkan syurga kepadaku. Rasulullah sebut, aku pernah ditunjukkan syurga padaku. Bila ditunjukkan syurga padaku ni, kata Rasulullah, ketika berada di dalamnya, aku mendengar suara seorang baca Al-Quran. Dalam syurga tu aku dengar seorang yang baca Al-Quran. Lalu aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab,
Harithah bin Ibnu Nu'man. Kemudian beliau berkata, itulah baktinya, dan itulah baktinya, dan itulah baktinya. Bakti itu apa dia? Dia jaga yang disebut dengan ibu dan ayah dia. Dia dapat nikmat dalam kubur, membaca Al-Quran Karim, sehingga kan nikmat ini berterusan dan berterusan untuk dia. Dia tanya apa amalan dia? Dia jawabnya ialah dia jaga mak dan ayah. Maka dia dapat nikmat dengan Al-Quran walaupun di dalam kubur nanti. Sebab tu mak ayah kita ni jangan disinggung hati mereka. Mak kita, ayah kita. Mak mertua kita, ayah mertua kita. Ini kena jaga betul-betul. Jangan kita pandang lekeh. Jangan kita pandang sebelah mata terhadap mak dan ayah kita, jangan. Mentang-mentang kita belajar jauh, mentang-mentang kita ada ilmu, mentang-mentang kita ni ada harta benda, lalu kita pandang lekeh terhadap mak ayah kita, jangan. Siapa yang buat demikian, dia tak akan dapat nikmat dalam kubur nanti yang disebut dengan sebahagian nikmat syurga Allah yang dimiliki olehnya. Yang keenam. Yang ketujuh, orang dalam kubur ni buat apa dia? Yang ketujuhnya, mereka menghafal ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Tu sama juga di atas dunia ni. Atas dunia ni tak boleh hafal lah ayat Quran. Biar kita masuk dalam kubur nanti, hafalan Quran ini menjadi satu kebiasaan kita dalam kubur. Ini disebut, sementara Ibn Abi Ad-Dunya menerima kabar daripada Yazid Ar-Raqashi. Dia bercerita, aku pernah mendengar bahawa jika seorang mukmin meninggal dunia, lalu ada sedikit daripada Al-Quran yang belum dipelajarinya. Dia sedang belajar menghafal Al-Quran, tiba-tiba dia sikit lagi. Tak habis hafalan dia. Tak habis lagi. Allah akan mengirimkan kepadanya malaikat yang menuntunnya menghafal apa yang tersisa, sehingga Allah membangkitkannya daripada kuburnya dalam keadaan dia sedang melaung-laung dan membaca ayat suci Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Ini kelebihan lah. Kita ni jangan buat alasan lah. Ramai orang kita ni beralasan. Orang tanya dia, kenapa tak menghafal Quran? Tak boleh Ustaz. Kenapa? Benak Ustaz. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu Ustaz. Bukan semut-semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Yang menyebabkan akhirnya dia malas menghafal Quran. Disebut, Rasulullah sebut, siapa-siapa yang hidup dia menghafal Quran. Siapa ni? Kita lah. Kita ni tiap-tiap hari satu ayat. Tiap hari satu ayat. Tiap hari satu ayat. Bertambah ayat Al-Quran yang kita hafal. Jangan hafal yang sama je. Hafal ayat-ayat yang panjang. Banyak lagi. Surah-surah yang panjang yang kita boleh hafal. Lalu kita ingat, tiap-tiap hari tiba-tiba kita meninggal dunia. Tak sempat pada diri kita ni untuk kitanya menghabiskan hafalan kita. Maka di saat tersebut, kita akan dapat yang disebut dengan ganjaran pahala orang yang menghafal Quran, dan dihantar oleh Allah pada malaikat dihantarkan tersebut. Allah akan hantar padanya malaikat yang menuntunnya menghafal apa yang tersisa. Yang mengajar pada dia, guru dia dalam kubur ni siapa dia? Malaikat-malaikat yang menjadi guru, mendengar ayat-ayat Al-Quran Karim yang dia hafal tiba-tiba dengan keadaan dia di atas dunia dia menghafal Quran, dia hidup dengan Quran. Bila dia mati masuk dalam kubur, tiba-tiba malaikat tolong sambung hafalan-hafalan dia, dan malaikat bagi semangat pada dia untuk menghabiskan hafalan Al-Quran Karim. Ni anak-anak kita yang menghafal Quran ni, tolong dengar betul-betul. Nikmat menghafal Quran ni. Kalau kita meninggal dunia tengah-tengah menghafal Quran, dalam kubur Allah hantar malaikat jadi guru kita. Malaikat yang duduk tasmik bacaan yang kita baca. Dengar balik apa yang kita baca. Di saat mana kita dalam kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga yang indah. Hafalan Al-Quran Karim. Dari Al-Hasan dituturkan, pernah sampai padaku berita yang menyatakan bahawa jika seorang mukmin meninggal sementara dia belum hafal Al-Quran, akan diperintahkan pada para malaikat penjaga untuk menguatkan dia, mengajarnya Al-Quran kepada dia dalam kuburnya, sehingga Allah membangkitkan pada hari kiamat kelak bersama dengan keluarganya yang turut serta menghafal ayat Al-Quran Karim. Tolong hafal tuan-tuan pada diri kita. Jangan malas nak menghafal. Ramai di kalangan kita ni dia buat alasan tu lah, malas nak menghafal Ustaz. Kenapa malas? Dia jawab, saya ni dah tua dah Ustaz, payah dah nak ingat. Jangan. Orang kita tua-tua pun pergi kursus lagi, kursus cari duit. Kursus apa dia? Kursus bela cacing je nak dapat akan apa dia? Bela cacing tu nak dapat akan baja. Dia bela tersebut, belajar. Kursus menghafal Quran, kenapa kita tak pergi?
Khusus yang disebut dengan apa dia? Khusus untuk diri kita untuk masa depan nanti. Al-Quran Karim. Hafal. Hafal pada kita. Jangan malas. Paling-paling tidak, sebelum kita meninggal dunia, ada 3 surah yang kita hafal. Yang saya sebut banyak kali. Yang pertama surah Al-Mulk. Yang kedua surah Al-Kahfi. Dan yang 3 surah Al-Baqarah. 3 surah ni biar ada dalam dada kita. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. 3 surah ni biar ada dalam setiap dada di kalangan kita. Ada 3 surah ni, maka di waktu ini, dalam keadaan sebegini kita jadi kuat dalam kehidupan kita. Bila kita mati masuk dalam kubur, tiba-tiba tak habis lagi bacaan hafalan kita ni sendiri. Allah hantar malaikat. Malaikat tolong ajar pada kita untuk meneruskan hafalan kita sehingga kita dibangkitkan hari kiamat nanti bersama dengan keluarga-keluarga kita. Orang kita menghafal lirik, jangan lupa lirik boleh. Jangan lupa ayat Quran, dia pula tak boleh nak jaga. Jangan lupa Al-Quran Karim. Biar kita ni sentiasa ingat Al-Quran, dan Al-Quran sentiasa dalam kepala kita. Sentiasa ingat dipanggil pada diri kita. Ibnu Abi Ad-Dunya daripada Al-Mundah menuturkan riwayat daripada Aqiyah di Aufi, dia berkata, pernah sampai berita kepadaku bahawa jika seorang hamba bertemu dengan Allah, dia meninggal sementara dia belum mempelajari kitabnya Allah dan mengajarkannya di dalam kuburnya sehingga dia memberikan pahala ke atasnya. Allahu Akbar. Orang dalam kubur dia mengapalah, kemudian ada orang yang dia tak sempat nak habis hafalan dia, meninggal dunia. Dalam kubur orang yang menghafal ni akan datang mengajar pada dia untuk dia terus berterusan menghafal Al-Quran. Hal yang sama diriwayatkan dalam kitab Firdaus karya Ad-Dailami yang bersumberkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri sebagai hadis yang marfu'. Atiyah Al-Wafi juga menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang baca Al-Quran lalu dia meninggal sebelum dia menghafal Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, lepas pada baca nak hafal, tiba-tiba dia belum hafal lagi meninggal dunia, akan datang padanya malaikat yang mengajarnya di dalam kuburnya hingga dia akan menemui Allah dalam keadaan sudah menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Dia tak menghafal lagi, baru belajar baru. Habis belajar, nak menghafal. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Waktu mana dia bangkit di akhirat nanti, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia sudah menghabiskan hafalan 30 juzuk Al-Quran. Bila dia menghafal ni, dalam kubur, bila dia dalam kubur tu, dia dapat nikmat-nikmat yang sedemikian rupa. Daripada Ikrimah Ibnu Al-Mundah menuturkan, orang mukmin itu diberi mushaf Al-Quran di dalam kuburnya dan dia sibuk membacanya. Orang mukmin dia akan dapat demikian. Mengenai firman Allah Ta'ala untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Mujahid sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Naim mengatakan bahawa yang dimaksudkan itu adalah kubur. Yang dimaksudkan dengan cara demikian. Dalam Al-Qubur, Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan riwayat daripada Bashar Ibnu Al-Haris mengatakan, sebaik-baik tempat tinggal orang yang taat kepada Allah adalah kubur. Bila orang ni hidup dalam taat ada perintah Allah, maka tempat yang terbaik untuk dia di dalam kubur itu sendiri. Kemudian yang ke-9, amalan apa yang dibuat oleh orang dalam kubur? Dalam kubur ni, ziarah, saling ziarah, menziarahi di antara satu sama lain. Mulai besok, orang kita nak balik kampung ramai kan. Mulai besok, ramai orang kita nak balik berziarah. Nak ziarah sana, ziarah sini. Ada demikian dalam kubur. Orang mukmin bila dia berada dalam kubur, dia saling ziarah, menziarahi di antara satu sama lain. Al-Haris Ibn Al-Usam bin Abi Usamah Al-Aqili daripada Al-Wayili menuturkan hadis daripada Jabir, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kafanilah mayat saudara-saudara kalian dengan sebaik-baik kafan, kerana mereka akan saling berbangga diri di atas dan saling mengunjungi di dalam kubur di kalangan mereka tersebut. Disebut demikian. Rasulullah pesan, bila kapan jenazah orang meninggal dunia ni, kapan elok-elok, kata Rasulullah. Kapan elok-elok? Kerana bila dia kapan tersebut cantik-cantik, dia akan saling ziarah. Di antara roh ni saling ziarah dan dia akan berbangga dengan amalan orang yang kapan jenazah dia ni, walaupun dia dalam keadaan dia dalam kubur tersebut,
dia dalam kubur, dia saling ziarah, menziarahi di antara satu sama lain. Para ulama mengatakan, kafan yang baik di sini adalah kain berwarna putih. Kafan yang paling baik bukan kafan ambil kain sutra, tidak. Kain warna putih yang bersih, tebal, tetapi tidak semestinya mahal. Kena ingat yang tu. Yang terbaik ni bukannya mahal, tetapi tebal. Dalam keadaan tebal, tak semestinya mahal. Kerana bermewah-mewahan itu sama sekali tidak diperbolehkan, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, orang kaya seronok. Orang kaya dia akan ambil peluang. Ambil peluang apa dia? Beli kain mahal-mahal terus. Orang tanya, kenapa kain ni? Untuk menghadap depan Allah, untuk mati. Lalu diajar, kain bukan mesti mahal. Tetapi kain yang dimasukkan ini apa dia? Kain tersebut mesti bersih. Dalam keadaan yang putih. Untuk nak dihadapkan di hadapan Allah. Ibnu Abi Shaybah menuturkan bahawa Ibnu Sirin sangat menyukai kain kafan yang baik. Dikatakan bahawa orang yang telah meninggal dunia itu akan saling melakukan kunjungan dengan mengenakan kain kafan masing-masing. Macam baju raya lah. Macam baju raya. Baju raya orang kita ni, bila beraya je pakai baju cantik-cantik. Orang tanya, kenapa pakai baju cantik-cantik? Nak pergi ziarah. Nak pergi ziarah. Sama dalam kubur. Dalam kubur, orang dalam kubur, kalau kita tanya buat apa dia? Saling dalam keadaan nak ziarah, menziarahi di antara satu sama lain. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berikanlah pada mayat-mayat kalian kain kafan yang baik, kerana mereka akan saling mengunjungi di dalam kubur sesama mereka sebut. Oleh kerana mereka ni saling ziarah, menziarahi, mengunjungi, maka dalam keadaan demikian kita pakaikan secantik-cantik pakaian, kemas. Pakaian tu nampak kemas. Di hujung kaki dia nampak kemas, di hujung kepala kemas pada diri dia. Dituturkan lagi oleh Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengurus mayat saudara dia, hendaklah dia memakai kain kafan yang baik, kerana mereka akan saling mengadakan mengunjung di dalam kubur nanti. Allahu Akbar. Satu Islam, dia suruh pada diri kita ni, bila dalam keadaan kitanya meninggal dunia, biar orang soleh, anak-anak yang soleh, yang tolong uruskan, tolong jaga. Dan kita diajar supaya bagi tahu pada mereka awal-awal, pada keluarga kita ni, jaga betul-betul amalan-amalan kita di atas dunia ni, supaya bila masuk dalam kubur nanti, kita akan saling ziarah, menziarahi di antara satu sama lain. Satu hak seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain ni, disebut ada 6 hak dia. Salah satunya, bila dia meninggal dunia, kamu iringi jenazah dia. Kalau dia sakit, kamu datang ziarah pada dia. Kalau dia meninggal dunia, kamu solat, kamu iring jenazah dia sampai dalam lubang kubur. Bila dia dah masuk dalam kubur, berakhirlah tanggungjawab kamu di saat mana seorang tersebut dia meninggal dunia. Waktu mana dia masuk dalam kubur, orang akan tanya, orang ni datang tak hantar jenazah kamu? Orang ni datang tak? Dia akan jawab, orang ni datang. Dia kat depan sekali. Dialah yang tamu, yang menyambut waktu mana nak turun jenazah aku. Di saat demikian, dia akan seronok dan seronok. Yang ke-9, yang ke-10, orang dalam kubur ini menikmati setiap makanan-makanan rezeki yang Allah bagikan pada mereka. Sebagaimana dalam sebut dalam Al-Quran Karim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang yang berjuang di jalan Allah itu dia mati dalam keadaan sia-sia. Bal ahya, bahkan dia hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Sedangkan di sisi Allah, dia sedang diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sampai yang ke-10. Ada lebih kurang 2-3 lagi amalan. Kerja-kerja yang orang dalam kubur sedang berbuat apa dia. InsyaAllah kita sambung pada malam-malam yang besok. InsyaAllah malam-malam lusa dan malam-malam kita akan cerita tentang mengenai suasana malam-malam di barzah, sehingga kita bertamasya untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.